Assalamualaikum semua, selamat pagi bersama saya Syaza, nutritionist, pakar pemakanan anda. Seperti biasa pada hari Jumaat yang indah ni, lagi bulan Ramadan yang mulia ni, kita dalam episod menu mudah. Kita nak sediakan dua jenis menu mudah yang sangat sesuai untuk kita hidangkan bukan sahaja pada waktu sahur tetapi waktu berbuka dalam masa yang sama. Sebab walaupun kita dalam keadaan berpuasa, sangat penting untuk kita lengkapkan nutrisi harian kita. Lagi-lagi untuk anak kita yang baru saja belajar berpuasa. Sebab anak-anak kita lagi perlukan nutrisi yang ekstra. Sebab kan untuk tumbesaran mereka. Jadi apa yang kita nak sediakan pada hari ini ni? Menu kita yang cukup mudah ni. Okey, yang pertama sekali saya akan sediakan kerabu sotong. Tapi mungkin biasa juga buat kan, cuma tak tahu apa nilai nutrisi dan apa orang kata bahan-bahan yang penting untuk kita sediakan kerabu sotong kita ni. Berapa kalori kan? Sebab kerabu sotong kita ni agak berbeza sebab kita nak cuba lengkapkan nutrisi harian kita dengan menu kita pada hari ini. Okey, yang kedua, saya akan cuba tunjukkan satu menu yang sangat sesuai untuk kita hidangkan pada waktu sahur. Lagi-lagi bila dah tak sempat, saya faham kan, saya pun sendiri ialah sebagai ibu kan, memang kadang-kadang tak sempat kita nak sediakan makanan yang cukup lengkap kan, yang kena masak lah sebagainya. Lepas tu kita pula tiba-tiba terbangun lewat sahur ni, tinggal lagi 5 minit 10 minit, tapi dalam masa yang sama kita risau kan anak kita ni kan nak berpuasa, perlulah sahur yang cukup lengkap, yang ada cukup nutrisi. Ingat macam mana kita nak tahu kita punya makanan tu cukup lengkap atau tidak? Ialah pastikan ada 3 jenis makronutrisi, iaitu kena ada protein, kena ada karbohidrat, kena ada lemak dan juga serat sebagai sumber vitamin dan mineral harian kita. Walaupun tak sempat ni, yelah tak sempat tu maksud saya yang boleh kita minum air lagi lah. Boleh cuba sediakan kita punya menu kedua, iaitu smoothies oat kurma. Smoothies kurma lah senang cerita. Walaupun sangat mudah, sangat simple untuk kita hidangkan, tetapi kena memenuhi semua keperluan nutrisi kita. Dan apa bahan-bahan yang penting kita letakkan dalam smoothies kita ni? Iaitu oat. Kenapa kita kena pilih oat? Itu dah yang kita kena tahu. Sebab memang ada pelbagai jenis oat. Kita kena tahu mana satu yang terbaik, dan oat ni merupakan antara sumber karbohidrat yang agak tinggi kandungan serat dia. Bila kita sebut tentang serat, mestilah kita tahu serat ni membantu kita untuk kenyang lebih lama. Sebab saya tengok ramai yang abaikan serat pada waktu sahur. Kadang-kadang tu dia tak sempat dia makan nasi dengan protein je. Dia tertinggal serat. Tapi sebenarnya serat ni lah yang membantu kita untuk tahan lapar, dikenyang lebih lama. Okey? Alright, so saya dah cakap panjang-panjang ni. Macam mana kita nak sediakan ni? Sebab tu jangan pergi mana-mana. Kita kembali selepas ini. Hari ni kita nak sediakan satu menu yang cukup mudah untuk kita mak-mak lagi kan, tak sempat kan. Memang senang nak kita sediakan, tetapi dalam masa yang sama dia pun cukup dengan nutrisi. Apa dia? Kita nak buat kerabu sotong hari ni. Sesuai nak kata sahur pun okey, nak untuk sediakan berbuka pun okey, tak ada masalah. Okey, sebelum tu kita cerita dulu apa manfaat dan nutrisi penting dalam kerabu sotong kita pada hari ini. Okey, dah nama pun kerabu sotong, kita perlukan pertama sekali ialah sotong. Okey, ini dia sotong kita, fresh gitu. Okey, kita perlukan dalam lebih kurang 2 ekor saiz sederhana sotong untuk seorang makan. Okey, apa nutrisi sotong ni? Kan ingat tak saya cakap antara ciri-ciri makanan kita tu cukup lengkap, kenalah ada karbohidrat, kena ada protein, kena ada lemak. Dan sotong adalah pilihan protein kita pada hari ini. Dia mengandungi lebih kurang dalam satu hidangan tu ada 7 gram protein. Dan dia juga kaya dengan kandungan vitamin B12.
kandungan vitamin B6 yang sangat baik untuk jantung ya, untuk kesihatan jantung, untuk kesihatan saraf juga dalam masa yang sama. Mungkin ada yang cakap ke saya, Puan Syazah, bukan ke sotong ni dia tinggi dengan kolesterol? Itu masing-masing dah takut nak ambil seafood ataupun sotong kan. Okay, sebenarnya kita tak payah risaukanlah kandungan kolesterol dalam makanan kalau kita tak ada masalah kolesterol. Dan sotong ni juga dia kaya dengan DHA. Sejenis orang kata lemak baik lagi-lagi untuk kolesterol kita. Mungkin ada yang kata, bukan ikan je kaya dengan DHA. Bukan. Sebenarnya sotong lagi tinggi tau. DHA daripada ikan tu sendiri. Jadi bagi saya untuk peminat seafood, kalau tak ada masalah uric acid kan, masalah gout, tiada masalah untuk you ambil sotong sebagai sumber protein harian kita. Walaupun tengah berpuasa ni kan tak ada masalah. Okey, kita dah ada protein. Sebabkan hari ni kita nak sediakan hidangan yang kita makan bersama nasi, jadi kita tak perlukan karbo lah. Okey, kita ada protein, kita dah ada seterusnya kenalah ada lemak kita. Lemak kita of course lah kita gunakan minyak. Kalau boleh lah kita pelbagaikan. Kalau nak goreng guna kelapa sawit kan. Kalau nak menumis ke ataupun jadikan dressing ke, gunakan minyak zaitun. Okey. Alright, kita dah ada protein, dah ada lemak dan kita kenalah ada serat. Hari ni pilihan serat kita. Kita menggunakan kubis unggu. Biasa tak guna kubis unggu? Sebab saya tengok jarang-jarang orang nak guna kubis unggu. Sedangkan kubis unggu ni mengandungi antioksidan antosianin. Sangat bagus untuk melawan keradangan dalam badan. Apa bila saya cakap keradangan ni? Mungkin ada yang baru lagi menonton episod kita, tak familiar lagi, tak biasa dengan keradangan. Okey, keradangan ni kita memang berlakulah setiap hari dalam badan kita. Sebabkan kita punya cara hidup, kita punya cara pemakanan, jadi sangat penting untuk kita mengambil antioksidan yang mencukupi untuk melawan keradangan. Sebab bila keradangan yang tinggi, inilah akan menyebabkan pelbagai penyakit kronik. Jadi pastikanlah kita punya diet tu ada antioksidan harian. Okey, selalunya banyak dalam sayur dan juga buah-buahan. Okey, dah ada serat. Kita macam saya katalah, tak sahlah kalau kita punya hidangan ni satu warna je kan. Kita kena pelbagaikan warna supaya lagi banyak warna, lagi macam-macam nutrisi kita dapat. Setiap warna lain ya, berbeza phytonutrient dia. Okey, seterusnya saya ada menggunakan limau. Limau kasturi, mungkin ada yang suka limau nipis ataupun lemon pun tak ada masalah. Kita nak memberikan masam dalam hidangan kita supaya kurangkan rasa hanyir sotong tu lah, dan juga menambahkan rasa lah. Okay, selain pada tu, sudah tentu bila kita sebut je limau ni, mesti masing-masing dah terfikir, mestilah teringat vitamin C. Ya, betul. Okey, limau memang mempunyai vitamin C, memberikan vitamin C kepada kita. Mungkin sekarang ni lagilah kan dengan wabak COVID-19 ni, masing-masing nak tingkatkan imunisasi badan, lagilah kita memerlukan vitamin C yang secukupnya. Satu biji limau, oren tu kan, separuh jambu batu, kita makan dah cukup dah keperluan, tak perlu banyak-banyak. Satu hari dalam 70 mg saja kita perlukan. Dan seterusnya, kita punya pemanis sikit lah. Untuk kita punya sajian ni, kita menggunakan madu. Madu ni sebaiknya kita pilih yang madu asli lah kan. Apa manfaat madu? Saya rasa ramai dah tahulah madu ni membahasiat. Cumanya mungkin tak tahu secara spesifik. Okey, madu ni memang kita boleh katakan mempunyai pelbagai nutrisi, dan paling bagusnya dia dapat tingkatkan imunisasi badan kerana dia mempunyai antibacterial properties yang boleh merawatlah masalah jangkitan dan sebagainya lah. Tak lengkap lah kalau sayur kita satu jenis je. Kenalah ada pelbagai jenis. Okay? Kita ada daun ketumbar lah untuk orang kata bagi wangi kan. Selain daripada tu, dia pun mempunyai antioksidan juga. Bukan saja-saja je lah. Termasuk juga timun. Timun ni, the best part, dia kandungan dia sebenarnya sangat tinggi dengan air tau. So lah sangat bagus untuk kita ambil sebagai
pilihan sayur kita lagi-lagi waktu bulan puasa. Dapat orang kata tingkatkanlah kita punya hidrasi, kita punya pengambilan air harian kita. Bukan saja je kita ambil timun ni, okey. Lepas tu kita ada cili. Okey, cili warna merah. Bila warna merah, kita tahulah dia mempunyai antioksidan juga. Dan dia mungkin yang kata cili ni pun sebenarnya membantu untuk tingkatkan metabolisme kita tau. Mungkin tapi tak adalah kita makan macam tu je kan. Nak tingkatkan metabolisme punya pasal. Tidak, tak perlu pun macam tu. Okey. Cuma ada kajian menunjukkan mereka yang mengambil cili dan juga jaga makan, kiranya mengamalkan cara hidup sihat, dapat meningkatkan metabolisme, kiranya bantu untuk proses penurunan berat badan mereka. Okey. Sama juga bawang. Okey, bawang pun adalah salah satu bahan yang membantu melawan jangkitan. Okey, so ini bukan saja orang kata sesuai waktu bulan puasa, tetapi dia pun sesuai juga untuk kita yang mungkin anak-anak kita yang tak sihat ke apa kan. Tapi cili ni optional lah. Kalau anak-anak kita nak hidangkan untuk anak-anak, mungkin kita boleh asingkan. Untuk kita je kita tak cili tu. Okey. Okey, jadi mula-mula kita potong dulu kita punya sayur-sayur, right? Kita tadi dah potong dah kita punya kubis. Potong ni ikut masing-masing punya orang kata cita rasa lah. Ada orang suka tebal-tebal, orang suka nipis. Ikut masing-masing punya preference, okey? Lepas tu kita potong cili kita. Macam saya katalah, cili ni optional, bergantung pada individu. Kalau rasa macam saya tak bolehlah makan cili, pedas sangatlah anak-anak saya. So ikutlah masing-masing punya cita rasa, okey? Lepas tu kita potong kita punya bawang. Bawang ni bagi rasa manis-manis sikit. Okey. Last sekali kita punya ketumbar. Ketumbar ni pun kita nak bagi wangi je lah. Tak perlulah nak banyak-banyak kan. Okey, jadi kita dah siap kita punya potong-potong ni. Tapi jangan gaul lagi sebab ada lagi tak siap ni. Sotong kita mana? Kita kena masak dulu sotong kita. So kita letakkan sotong kita dalam air fryer. Lepas tu kita setkan dia, ni bergantung pada air fryer masing-masing, tapi biasanya lah dalam 180 degree Celsius. On dulu dalam 180 degree Celsius, 8 minit hingga 10 minit macam tu. Okey, dan kita tak start. Okey, siap sudah kita punya kerabu sotong kita pada hari ni. Mungkin ada yang kata, mana suku-suku separuh puan? Sebab kita sudah pun mencukupi suku-suku separuh kalau nak tahu. Sebab tadi kita dah gunakan sayur lebih kurang dalam 1 cawan. Lepas tu sotong dalam 2 ekor saiz sederhana. Jadi mencukupi kita punya orang kata portion saiz kita suku-suku separuh. Okey. Jadi sangat sesuai untuk dihidangkan dengan nasi. Kan senang, tak payah nak fikir nak masak sayur apa, nak masak lauk apa. Combine dah cukup, dah serat, dah cukup, dah protein kita dalam satu jenis menu. Okey, dari segi kalori, berapa kalori ni puan? Mungkin ada yang tanya. Okey, ini lebih kurang kalau kerabu saja lebih kurang ada 250 kalori hingga 300, dan kita punya nasi dalam 2 sendok rata lebih kurang 150 kalori. Jadi lebih kurang dalam 400 kalori hingga 500. Sangat sesuai. Kalau lagi nak turunkan berat badan pun boleh, anak-anak kita pun boleh untuk makan, tak ada masalah. Mudah, sedap dan yang pastinya seimbang, cukup dengan nutrisi. Tadi kita dah tunjukkan menu pertama kita, kerabu sotong. Sekarang ni saya nak tunjukkan pula
menu kedua kita yang sesuai sangat untuk kita hidangkan pada waktu sahur. Lagi-lagi kan kita kadang-kadang memang akan ada masa yang kita tak sempat nak masak dan nak letaklah kira nak cukupkan suku-suku separuh semua tu tak sempat. Jadi ini antara pilihan yang kita boleh kata seimbang dalam masa yang sama, mudah untuk kita sediakan. Ini antara pilihan yang baik. Okey, apa bahan-bahan yang kita perlukan untuk buat smoothies kurma kita hari ni? Yang pertama sekali, kita sudah tentunya perlukan kurma, iaitu 3 biji kurma sahaja, tak perlu banyak-banyak lah. Satu hidangan untuk seorang, cukuplah kita ambil 3 biji sahaja. Okey, kurma ni mungkin ada yang kata, kurma ni manis lah puan, tak apa ke kita ambil banyak-banyak? Okey, sebenarnya kita memang digalakkan untuk ambil dalam porsi yang sesuai lah, macam 3 biji sahaja. Okey, tapi sebenarnya walaupun kita rasa macam manis kurma ni, tapi sebabkan dia mengandungi serat yang tinggi, jadi tak ada masalah untuk kita jadikan buah pilihan kita. Sebab dia sebenarnya kalau kita ikut dari segi glycemic index ya, dia punya kadar penyerapan gula dalam darah tidak begitu tinggi berbanding dengan buah seperti nenas dan tembikai, kerana dia mempunyai serat yang tinggi. Jadi tak ada masalah kalaupun mungkin ada masalah kecil manis dan sebagainya, boleh kita ambil. Cuma kita galakkan ambil kurma bersama dengan menu lengkap, supaya kita tidak jadikan kiranya gula tu terlampau naik dengan cepatlah dalam darah. Okey, susu kita, pilihan kita ialah susu penuh krim sesuai untuk anak-anak kita. Sebab bila bulan puasa ni memang susah kita nak cukupkan kita punya keperluan kalsium harian. Iyalah kan, kita makan pun 2 kali sehari, jadi selalunya kita termiss, kita tertinggal keperluan kalsium harian kita. Lagi-lagi untuk anak kita kan, penting untuk kita cukupkan keperluan kalsium untuk tumbuh besaran mereka. Bukan sahaja ada kalsium susu ni, dia ada protein, dia ada karbo, dia ada lemak. Sebab itulah kadang-kadang saya cadangkan kalau tak sempat macam mana pun, contohnya lah 2 minit, 3 minit tu, at least kita cuba sedaya upaya minumlah segelas susu. Sebab dia boleh memberikan almost 3 jenis nutrisi kita yang penting, iaitu ada karbo, lemak dan juga ada protein. Okey, seterusnya kita ada almond ataupun badam. Okey, tengok almond kita ni. Okey, untuk almond ni kita hanya lebih kurang dalam 7 hingga 10 biji ataupun ikut saiz genggam masing-masing. Satu genggam kita panggil kalau sekali makan. Okey, sebenarnya kacang ni ataupun almond ni dia ada semua protein. Maksud saya dia ada semua nutrisi. Dia ada karbo, dia ada protein, ada lemak. Tapi yang paling orang kata menonjol ialah lemak adalah. Tapi jangan takut kan, mungkin setengah je lemak, setakut kan. Okey, lemak dia yang ada dalam almond adalah lemak baik. Okey, dan dia juga mengandungi vitamin E. Yang menambahkan lagi rasa kenyang pada waktu sahur, iaitu oat bran. Okey, mungkin ada yang kata, apa ni kan? Oat apa? Okey, oat sebenarnya ada banyak jenis. Okey, tapi sebaiknya pilihlah roll oat ataupun oat bran kerana dia mempunyai fiber yang lebih tinggi ataupun beta glucan. Yang paling tinggi. Beta glucan ni lah yang penting, yang ramai orang gembar-gemburkan kan, kerana dapat membantu untuk turunkan paras kolesterol. Bukan tu sajalah, bila kita sebut tentang bijirin oat ni, dia memang membantu untuk rasa kenyang lebih lama kerana serat dia yang tinggi. Mungkin sebab ada yang tanya saya kan, macam mana nak suku-suku separuh ni dengan smoothies ni? Boleh, sebab dia pun kategori karbohidrat, tetapi karbohidrat yang tinggi dengan serat ataupun kita panggil soluble fiber, serat larut. Sekali kita kena rendam dulu kurma ni semalaman dengan air biasalah, sebab kita nak bagi kurma ni lembut, senang untuk kita blend. Kadang-kadang kita rasa macam lagi kulit dia kan, macam keras-keras, so kita rendam, dia akan jadi lebih lembut dan mudah untuk kita kisarkan. Okey, jadi kita blend dulu bahan-bahan kita. Masukkan dulu bahan pertama, iaitu kurma yang dah direndam
Tak perlu masukkan air sekali lah. Nak masukkan pun boleh sebenarnya, tak ada masalah. Cuma kita nak cair sangat. Kita dah ada susu kan. Lepas tu kita masukkan badam kita. Kita punya oat. Okey, oat ni mungkin tanya berapa banyak puan? Okey, oat ni dalam lebih kurang 1-2 sudu dah cukup lah. Tak perlu banyak-banyak lah. Okey, lepas tu kita blend. Alright. Jadi siap sudah kita punya smoothies kurma. Okey, sebenarnya dia boleh smoothies kurma bersama oat lah. Memang dia cukup lengkap dengan semua nutrisi yang kita perlukan. Okey. Lepas tu letak je. Lepas tu dah boleh hidangkan untuk semasa sahur. Sangat ringkas tapi padat dengan nutrisi. Dari segi kalori lebih kurang dalam 250 kalori macam tu. Tak banyak pun tetapi cukup mengenyangkan, lagi-lagi kalau kita tak sempat nak sahur kan. Ini pilihan lebih baik lah berbanding kalau kita minum air kosong semata-mata. Okey, kita jumpa lagi pada minggu hadapan dengan menu yang berbeza pada waktu dan hari yang sama. Bye. Assalamualaikum. Selamat berpuasa.